sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badrun alaina wattaqal mithu budurun mithla husnika ma ra'ayna wattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badru, anta nuru kau nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahu sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya hurusa qalbi qaini, ya mu'ayya ya mumajjad, ya imam al-khilafaini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha tuan-tuan kanan takbiran Cik Zakaria bin Osman, tuan-tuan kanan Ayah Murid Cik Rosli bin Ma'isa, tuan kanan Kuriklam Tuan Haji Muhsin bin Sa'ari, guru-guru kanan, guru-guru, juga tidak dilupakan ceramah tuan penceramah kita pada hari ini serta wakil-wakilnya serta para pelajar yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah kurnia-Nya maka kita diberikan luangan waktu dan juga kesempatan, dianugerahkan kesihatan dan juga kewarasan akal, didorong dan juga digerakkan minda dan daya rasa untuk kita sama-sama berkumpul di dewan sekolah ini bagi satu majlis ilmu, meraihkan sambutan majlis Maulidur Rasul peringkat sekolah
tahun 2014 bersamaan dengan 1435 Hijrah. Guru-guru dan juga pelajar sekalian, sambutan Maulidul Rasul ini bertujuan menyuburkan rasa cinta dan kasih kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bagindalah merupakan contoh teladan yang paling agung dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan ini diharapkan semoga ianya dapat menanamkan rasa cinta pada pelajar dan kita semua, khususnya seluruh warga sekolah ini, untuk menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model dalam kehidupan kita. Warga dewan yang dihormati sekalian, majlis kita pada hari ini cukup bertuah. Kerana ceramah yang akan disampaikan sekejap lagi akan diberikan oleh, saya kira, seorang selebriti. Pernah tengok muka dia tak? Tak dengar apa? Pernah tengok tak? Apa dia punya tagline? Betul tu. Merupakan salah seorang peserta program apa? Dan panelis, merupakan salah seorang daripada panelis program Pencetus Ummah terbitan Astro. Tahu kan? Jadi untuk tidak melengahkan masa, majlis ini dengan rasa penuh ta'zimnya menjemput dan mempersilakan saudara Ustaz Yuyub kita untuk menyampaikan ceramah. Falyatafadhal mashkura. Okey, masih. Ujian suara. Ujian suara. Ujian suara. Ujian suara, ujian suara. Nak naik atas pentas boleh? Naik atas pentas ni boleh? Oh, baru nampak semua. Baru boleh nampak semua. Minta maaf, suara rock sikit, rock. Emi sikit, Emi. Rasulullah adalah. Okey tak? Okey tak? Rock tak? Sekejap lagi nak nyanyi. Okey. Semua mana sedia dah? Sedia dah? Mikrofon okey tak? Sedap tak? Semua boleh dengar tak? Cikgu-cikgu okey? Cikgu-cikgu semua okey? Cikgu perempuan ramai. Cikgu lelaki macam dah pupus dia tak ramai. Okey, cikgu lelaki rupanya banyak ni banyak buat kerja-kerja luar Ada ni, kita tak nampak cikgu lelaki raib. Tak apa nampak. Okey, saya Yuyub. Ngongeng-ngongeng juga. Mau kita beramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tapi tak apa semangat lah, baterinya macam lemah Kita try sekali lagi tak? Okey, cikgu-cikgu pun kena jawab sekali cikgu-cikgu tak nampak pun jawab, mulut nampak macam tengok lain je. Okey, sekali lagi. Nak test. Kalau semua audiens semangat, penceramah barulah semangat, betul tak? Okey, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagusnya, semangat gila. Okey, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah hanya kepada Allah. Usikum, saya pesan dengan hampa. Tidak sebut hampa. Orang kampung saya sebut teman pesan dengan koma. Tapi sampai dekat utara ni ustaz kena tukar sikit. Saya pesan dengan hampa. Tidak? Wa iyaya wa nafsi, dan saya juga pesan dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni asyik duk pesan pada orang, nasihat orang, peringat orang, tapi lupa diri sendiri.
Saya pesan diri sendiri bitaqwallah. Marilah sama-sama kita takut pada Allah. Yakni bila sebut takut pada Allah, bukan lari. Kita takut hantu, takut rimau, kita buat apa? Kita nampak harimau contohnya kan? Adakah kita kejar rimau tu? Rimau. Elok rimau tu, cium-cium dia. Macam tu ke? Kita takut dengan rimau buat apa? Lari. Tapi takut dengan Allah, berlari kepada Allah. Berlari kepada Allah. Maksudnya lebih dekatkan diri kita dengan Allah. Faqad fazal muttaqun. Hanya senya orang yang takut Allah sahaja yang berjaya di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih. Itu baru mukadimah tu, belum start lagi. Baru panas badan. Terima kasih kepada cikgu. Apa nama cikgu tadi? Lupa nak tanya. Mana hilang ni cikgu? Cikgu apa ni? Ustaz Zul. Ustaz Halim. Oh, dah lupa nama pula. Ustaz Halim. Terima kasih Ustaz Halim. Yang handsome, yang macho, yang nampak gagah perkasa. Ya? Semua-semua lah. Semua ada dapat kat cikgu Halim, Ustaz Halim. Tapi handsome sikit daripada saya. Ustaz jangan perasan, Ustaz handsome sikit je. Piyuyuk tu handsome banyak. Okey, Ustaz mana-mana Ustaz tadi, kesian Ustaz. Guru-guru je Ustaz, jangan marah Ustaz. Baik, seterusnya kepada kalau sekolah menengah dia tak panggil guru besar. Dia panggil pengetua kan? Mana pengetua kita ada? Di belakang, pengetua di belakang. Seterusnya kepada guru-guru. Guru-guru laki-laki, ramai guru laki-laki kat belakang tu. Yang handsome-handsome, yang segak-segak. Ya. Seterusnya kepada guru-guru wanita. Yang comel-comel, cantik-cantik. Macam comel aje, macam cantik aje. Seterusnya kepada adik-adik yang laki-laki ni. Tak ada pelajar perempuan ya? Pelajar perempuan tak ada? Aduh, tak syok Ustaz nak ceramah pun tak semangat. Tak ada orang perempuan. Jadi harapannya cikgu-cikgu lah yang bagi semangat kat Ustaz. Dia sebenarnya orang laki-laki ni, kalau tak ada orang perempuan, tak semangat. Okey, cuba dengar apa Allah kata. Allah kata dalam suratul Hujurat ayat 12. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam suratul Hujurat, Allah kata, wahai sekalian manusia. Yang datang sini semua manusia ni ya? Ada tak yang bukan orang? Kan? Manusia dengan orang sama tak? Sama lah kan? Siapa kat sini bukan orang? Siapa yang tak boleh duduk diam, kan? Tengok dia lain macam je. Dia kejap-kejap macam tu, garu-garu. Yang itu namanya orang hutan. Jadi duduk diam-diam tau. Jangan ngelesik-ngelesik, jangan ngelejat-ngelejat. Duduk diam-diam, baru orang. Kalau ngelesik-ngelesik itu orang hutan. Ada orang diam aja, diam. Yang itu apa nama dia? Tak bergerak. Itu orang-orang. Baik, yang datang ni semua orang. Makna kata kadang-kadang duduk diam, kadang-kadang ada gerak-gerak sikit. Okey lah tu. Kan? Jangan langsung tak ada bergerak. Dan sepanjang Ustaz ceramah ni, kalau ada rasa nak terkencing, ada tak rasa nak terkencing? Ni macam tak faham kencing ke apa? Dia rasa nak terkencing, jangan tahan pula tau. Sampai menggeletar. Kalau nak terkencing, bangkit. Kan? Pergi kencing. Jangan tahan sampai menggeletar. Terkencing. Okey. Yang datang ni semua orang. Lalu Allah kata, wahai semua orang, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu lelaki dan perempuan. Kalau lelaki semua dalam dunia ni, syok tak? Tak syok. Jumpa-jumpa je laki, jumpa-jumpa je laki, tak syok. Tapi Allah kata ada lelaki, ada perempuan. Kalau semua perempuan, cikgu-cikgu, syok tak?
Mana kamu tahu tak syok? Tanya dulu pada cikgu. Cikgu, kalau semua perempuan syok tak? Tak syok. Kalau semua cikgu perempuan, tak ada cikgu laki-laki pun tak syok. Betul tak? Betul ke tak betul? Cikgu macam tak setuju je. Bila ada cikgu laki-laki, ada cikgu perempuan, kalau ada murid laki-laki dengan perempuan pun baru syok. Tapi mereka ni di sini semua murid laki-laki je. Tak apalah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah kata laki-laki, perempuan, kemudian ada macam-macam puak, ada macam-macam bangsa. Kan? Ada Jawa, ada Minang, ada Rawa, ada Bugis, ada Iban, ada Kadazan, ada Afrika. Siapa yang nampak kulit gelap ni? Orang Afrika je. Afrika apa? Kan? Baik. Ada macam-macam puak, macam-macam suku, macam-macam bangsa. Allah kata paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Allah tak kata yang laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Allah tak kata perempuan lebih mulia daripada lelaki. Maknanya sama. Siapa yang solat, sembahyang, kalau laki-laki sembahyang, perempuan sembahyang, markahnya sama. Allah tak kata lelaki lebih markah daripada perempuan. Allah tak kata orang kaya lebih mulia daripada semekin. Allah tak kata orang handsome lebih mulia daripada yang tak handsome. Allah kata paling mulia yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Baik, mudah-mudahan mukadimah itu memberi satu manfaat dan pengajaran bahawasanya kita hidup di dunia ini yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Baik, tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan pula ya, ini semua ramai pelajar ni, sedara-sedari, adik-adik, kawan-kawan sekalian. Tapi nampak kita macam sebaya je, betul tak? Nampak kita macam sebaya kan? Sebenarnya memang saya pun umur baru 17 tau. Betul? Betul ke tak betul? Tak betul lah. Tak kalau ustaz menipu kot. Kan? Umur umur dah tua tapi nampak macam sebaya. Saya kecil ke metod aja. Walaupun ada orang kata, "Ustaz, kami tengok ustaz dalam televisen tu, nampak macam besar je. Bila datang tadi tengok elok, kurus kering macam cicak kobin." Ke metod aja. Tu yang kata bila masuk dalam televisen, dia memang kita nampak besar. Pasal televisen kan kecil. Kita masuk dalam televisen, nampaklah besar. Baik. Yang dalam TV tu dengan yang live ni mana handsome? Dalam TV ke yang live handsome? Yang live handsome. Nampak menor nipu ni ya. Baik, yang dalam TV tu handsome sikit. Pasal apa? Bila nak masuk TV dia kena make up tau. Tacap-tacap. Dekat yang luar ni tak ada make up, tak ada tacap-tacap. Yang dalam TV tu kena make up. Sebelum dia nak masuk dalam TV kena masuk bilik make up. Duduk depan cermin. Tak lama lepas tu datang tukar make up. Atas make up tak ya, minta tacap-tacap sikit. Tengok atas bawah. Ni laki ke perempuan? Rupa-rupanya lelaki lembut sikit. Kan? Tapi tak boleh nak salahkan dia. Pasal Allah jadikan dia lelaki lembut sikit. Kan? Cuma kita pesan dengan dia, Bang, bagus abang buat kerja ni. Kerja halal ni, make up. Tapi abang jangan buat kerja yang lain tau. Kan? Kita pun tanya dia, abang ni nama apa? Dia pun tanya kita balik, Ustaz nak nama siang ke nama malam? Ada nama siang dengan nama malam? Okey, nama siang apa? Nama siang Zulkarnain. Kalau malam, Ain. Siang nama Zulkarnain, malam nama Ain. Baik. Bila nak masuk TV, kena make up kan? Jadi kan, saya nak bagi satu apa ke ayatnya, inspirasi ke apa ke? Kepada pelajar K. Edward ni nanti untuk audition, betul tak sebut audition? Kan? Iyalah sangat tu. Audition ataupun interview ataupun temu duga untuk pencetus umah musim kedua. Masuklah. Masuk. Sebab dia buka sampai umur 40 tahun. Sebab itu yang paling tua dalam program tu, yang paling tua siapa? Piu Syahul tu yang ada janggut tu. Saya Piu Syahul. Pi mengaji, tak mengaji ampak cerai. Pokok janggut. Itu umurnya
umurnya 38 tahun. Kalau umur 38 tahun, muda ke tua? Tak ada tua sangat, muda lagi. Tapi dah kahwin 3. Isterinya ada 3 orang. Jadi kepada cikgu-cikgu yang umur 40-50 tak rasa tercabar ke? Piu Syahul tu kahwin 3, umur baru 38. Tengok cikgu-cikgu perempuan, bila ustaz sebut je pasal kahwin 3 kan, semua nyerongin. Tapi dalam hati apa tau? Menyampah aku. Baik, bila nak cerita Maulidur Rasul ni, tak mula lagi ni. Tak mula lagi. Baik, cikgu sampai pukul apa cikgu? Sekarang pukul apa? 8.45 sampai 9.30 ya? 45 minit. Oh, tak boleh ceramah, mana boleh lama-lama. Sekejap aja. Yang pentingnya makan. Ustaz dah lapar ni. Ceramah ni selingan aja. Kejap lagi ada jamuan makan. Itu yang paling penting. Baik, okey, kita nak cerita tentang sambutan Maulidur Rasul, iaitu sambut hari lahir Rasul. Dulu-dulu pernah dengar tak opah kita, atuk kita, mak kita dengan abah kita, dia tak sebut Maulidur Rasul tau. Dia pun sebut apa? Maulud Nabi. Dulu kalau ustaz tengok aja opah ustaz kan make up, dia panggil, kalau orang kampung ustaz dia panggil beregik, melaram. Opah nak pergi ke mana beria benar make upnya. Umpama macam tu lah maksudnya. Tapi bahasa di kampung ustaz beregik. Kemana yang beria benar nak beregik-regiknya opah. Larang sangat ni. Opah kata, opah nak pergi semajid. Ambil pasal. Pakai tudungan. Opah nak pergi semajid. Apa yang opah nak pergi semajid, Pak? Dekat masjid ada buat sambutan maulud gitu. Dia tak sebut pun maulud Nabi, dia sebut ada buat maulud gitu. Tu bahasa orang tua-tua dulu. Tapi kita sekarang ni dah ubah sikit, sambutan Maulidur Rasul. Baik, sebenarnya sama ke lain? Orang dulu sebut maulud Nabi, sekarang sebut Maulidur Rasul, sama ke lain? Isinya sama, programnya program yang sama, cuma sebutannya berbeza. Bila sebut maulud Nabi, retinya sambut bayi Nabi. Sekarang Maulidur Rasul, retinya sambut hari lahir Nabi. Mana betul? Dulu orang sebut maulud Nabi, sambut bayi Nabi. Sekarang Maulidur Rasul, sambut hari lahir Rasul. Mana betul? Baik, kita kata macam yang sekarang ni betul. Maulidur Rasul, kan, sambut hari lahir. Kalau kita sambut bayi Nabi, mana ada Nabi? Ada tak Nabi sekarang ni? Ada tak kita sambut baby Nabi? Ada bayi dekat dalam dewan ni, ada tak? Okey, bayi Nabi tak ada. Yang kita sambut ialah hari kelahirannya. Baik, kata guru ustaz, dua-dua pun betul. Pasal apa? Bila sebut sambut maulud Nabi, seolah-olahnya orang dulu kata kami seronok, kami datang ramai-ramai ke masjid, ke surau, kerana kami nak bagi tahu kami ni seronok sambut bayi Nabi. Sepertinya Nabi itu baru dilahirkan. Seolah-olah dekat masjid ada baby. Jadi datang ramai-ramai, sambut, seronok. Umpamanya macam tu. Adapun sekarang ni kata guru ustaz, sambut Maulidur Rasul, sambut hari lahir Nabi, sedangkan orang yang kita sambut tu dah tak ada, dah wafat. Betul tak? Siapa sini pernah jumpa Nabi dekat Tepin? Nabi dah wafat kan? Nabi dah meninggal dunia. Jadi kita ni sambut hari jadi orang dah mati. Tak pernah jumpa Nabi, tapi hari jadi dia kita sambut tiap-tiap tahun, dulu, kini dan selamanya sampai hari kiamat. InsyaAllah kita sebagai umat Nabi akan sambut hari kelahiran baginda. Kamu tak pernah tanya ke kenapa kita sambut hari jadi orang mati? Kami ustaz, kalau buat sambut hari jadi, orangnya mestilah ada. Betul tak? Katalah kita sambut hari jadi opah kita. Opah, ni hari jadi opah kan? Ni kami ada beli kek opah, secret recipe, kek ais krim.
Harga dia mahal apa? RM90. Yang apa ni, yang kecil tu pun RM90. Kek ais krim. Apa main sini apa? Secret recipe. Okey, kita nyanyi sama-sama tau apa? Selamat hari jadi opa. Selamat hari jadi opa. Selamat hari jadi opa. Selamat hari jadi opa. Gangnam Style. Okey. Bila dah habis nyanyi lagu, biasanya kena buat apa? Opa kita kena tiup lilin. Opa kita umur 60 tahun, ada berapa lilin? Ada 60 batang. Okey, Opa tiup sekarang ni, tiup. Opa kalau nak makan kek aiskrim ni, Opa kena tiup tau. Kamu ni banyak ragam, betul lah. Opa tarik nafas ni, nak tiup lilin ni. Padam 10 batang. Opa lagi pak, cepat pak. Opa nak tak makan kek aiskrim, Opa kena tiup sampai habis tau. Banyak gila ni, ada 60 batang ni. Ni baru 10. Tiup lagi pak, tiup lagi. Okey, Opa. Okey. Tiup. Separuh padam. Kan? 30 batang. Lagi 30 batang. Opa, separuh lagi pak. Opa. Kali ni Opa tarik nafas dalam-dalam. Tak boleh tahan. Inhaler. Hancur dulu. Opa pun tarik nafas. Habis 20 batang. Opa tinggal 10 lagi pak. 10 lagi. Kali ni Opa memang baiknya. Opa ambil tanjak. Jom. Kan? Lilin tak padam. Opa kita yang padam. Kesian Opa kita. Dah umur 60. Ada sakit jantung. Ada sakit kencing manis, gaut semua cukup. Kita suruh dia tiup lilin sampai habis. Opa kita yang Opa kita padam. Ataupun kalau Opa tak padam, Opa adalah tak ada gigi. Pakai gigi palsu. Hari tu terlupa nak bubuh poliden. Kan? Tercampak gigi palsu. Bila tercampak gigi palsu, tengok atas kek ada gigi palsu. Lalu tak nak makan. Geli-geleman nak makan. Baik, kita sambut hari jadi, biasanya orangnya hidup. Tapi satu-satunya manusia kita sambut hari jadi dia, yang dia pun dah meninggal, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sepanjang Ustaz ceramah Maulid ni, Ustaz akan banyak sebut nama Nabi. Kena sambut dengan salawat. Salawat. Bila Ustaz sebut je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Nabi kata, barang siapa umatku yang apabila disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku, maka adalah ia umatku yang paling kedekut tak hidung masin. Tak hidung masin tu Nabi tak sebut, saya tambah. Tapi Nabi kata apa dia? Paling kedekut. Pasal apa kedekut? Kata sayang Nabi, kata rindu pada Nabi, cinta baginda. Tiba-tiba bila sebut nama dia, tak berselawat, tak puji baginda. Tu namanya kedekut tak hidung masin. Kalau tak percaya, rasa tak hidung orang yang kedekut, memang masin. Baik. Jadi kan, tadi kita dah selawat ramai-ramai kan? Kali ni kita nak ajak nyanyi. Nak ajak semua orang nyanyi. Lagu ni lagu nasyid yang memang selalu kita nyanyi. Tapi mungkin ada yang hafal liriknya, ada yang tak hafal. Tapi biasanya ramai orang ingat. Okey, boleh nyanyi sama-sama tak? Okey? 1, 2, 3. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Udah lah tu. Tak payahlah nyanyi sampai habis. Sebab kalau nyanyi satu lagu, lain bayarannya.
Satu lagu 5,000. Baik. Okey, saja nak test power je tu. Nanti kita sambung balik, boleh? Sambung lagi boleh? Tapi kau menyanyi je tak sedap je. Lepas ni nyanyi sedap-sedap boleh? Okey, kau nak dengar tak ustaz nyanyi satu lagu? Yang tadi tu lah, yang tadi. Tapi rock sikit lah. Asalnya yang nyanyi ni Amy Search. Isabella Andalah. Kan? Tapi ustaz dah ubah liriknya tu kepada memuji Nabi. Rasulullah Andalah. Aduh, siapa gelak tadi? Tak sedap ke? Okey, sekali lagi ya, pitching lari kan. Rasulullah adalah contoh ikutan buat umat, akhlaknya yang terpuji, kasih sayangnya tiada-tara. Saya nyanyi tu Amy kan, dia ada piwit, kena ada piwit lah. Okey, tak apa, itu satu. Ada banyak lagi lagu nak nyanyi lepas ni. Baik, apa pun semua lagu kita, cerita kita pada pagi ini semua berkaitan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya sedari adik-adik, kawan-kawan, cikgu-cikgu sekalian, bila sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan, semua dah tahu dah. Baginda ialah Rasul dan Nabi terakhir. Ada berapa orang Nabi? Berapa orang Nabi? Nabi ada 100. Ingat ni ya, kejap lagi ustaz tanya balik. Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada 124,000 orang Nabi. Cuba sebut, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada 124,000 orang Nabi. Baik, Rasul ada berapa? Rasul ada 313. Macam mana ni tak ingat ni? Sekali lagi, Nabi ada berapa? 124,000 orang Nabi. Baik, Rasul ada 313. Habis itu ustaz, yang kami selama hari ni hafal ataupun yang kami tahu ada 25 tu, itu apa pula? Baik, daripada ramai-ramai Nabi 124,000 tadi, tak payah tahu semua tu, tak wajib tahu. Cuma kalau kita belajar, ustaz bagi tahu, cikgu bagi tahu ada 124,000, tak apalah, itu sebagai satu pengetahuan. Tetapi tak wajib tahu secara mendalam. Rasul pun sama juga, 313 Rasul. Tak wajib tahu semua tu. Tapi yang wajib tahu hanya 25 sahaja. Siapa boleh sebut Nabi daripada Adam sampai Nabi Muhammad 25? 25 Rasul, siapa boleh sebut? Cepat, siapa boleh sebut, nanti ustaz bagi hadiah. Ada tak yang boleh sebut satu-satu? Adam, Idris. Okey. Baik, susah nak sebut kan? Kalau sebut satu-satu susah. Kita nak sebut dalam bentuk nasyid, baru senang sebut sikit. Okey, sama-sama kita nasyid. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Sekali lagi yang ujung tu, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Sedap tak suara ustaz? Nampak benar ni punya ya. Baik, suara kita semua sedap-sedap belaka hari ni bila kita nyanyi beramai-ramai. Baik, kawan-kawan, adik-adik sekalian, 25 Rasul tadi, itu sahaja yang wajib kita tahu. Ada pun 124,000.
313 Rasul. Tak wajib tahu, 25 sahaja. Baik, daripada 25 Rasul, ada 5 orang yang dapat gelaran apa? Ulul Azmi. Apa maksud gelaran Ulul Azmi ni? Kalau kita sebut Ulul Azmi, artinya yang mendapat gelaran kebesaran. Kalau sebut Ulul Azmi, yang mendapat yang paling hebat keazamannya. Sepanjang berdakwah, cuba sebut Nabi yang dapat Ulul Azmi. Siapa? Nombor 1? Ya, nombor 1 Nabi Nuh alaihi salam. Pasal apa Nabi Nuh dapat gelaran Ulul Azmi? Pasal dia berdakwah, sepanjang dakwah dia 1500 tahun, ada berapa orang pengikut dia? 83 orang sahaja. Nabi Nuh kata, wahai kaumku, mau naik kapal. Sebab dikatakan Nabi Nuh buat kapal besar. Kaum dia kata apa dia? Gila. Siapa nak naik kapal kamu? Gila, bodoh. Pasal apa kaum dia kata Nabi Nuh gila? Pasal Nabi Nuh buat kapal atas bukit tengah padang pasir. Tahu padang pasir? Padang pasir tu, kan? Atas bukit, Nabi Nuh buat kapal dekat atas bukit. Jadi kaum dia tengok, apa benda buat kapal atas bukit? Gila apa? Nabi Nuh kata, aku buat kapal atas bukit sebab tak lama lagi akan datang banjir besar, tsunami besar. Jadi bila banjir tu datang, maulah kita naik kapal, selamatlah kita. Jangan kata kaumnya, isteri dan anaknya sendiri pun tak nak naik kapal. Dirakamkan dalam Al-Quran, Allah bagi tahu Nabi ajak kepada anak dia, wahai anakku, nama anak dia Kan'an, wahai anakku, main naik kapal Abah buat kapal besar. Kemudian anak dia kata apa dia? Wahai bapakku, boleh belah. Saya tak nak naik kapal bapak. Pasal apa? Bapak gila. Tengok, anak sendiri kata bapak gila, sampai hati. Ada ke siapa-siapa kat sini kata bapak dia gila? Oh, jangan cakap macam tu tahu dengan bapak kita. Walaupun kadang-kadang bapak kita memang gila-gila, tapi jangan kata bapak kita gila, kan? Baik, saya tak nak naik kapal dengan bapak. Jangan kata anak dengan isteri pun tak mau ikut kapal Nabi Nuh alaihissalam. Maka ada 83 orang je. Kemudian Nabi Ibrahim pula dapat gelaran Ulul Azmi. Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim ni, dia berlawan dengan satu orang raja. Raja dia, nama dia Raja Namrud. Jahat gila. Oh, jahat gila babi, H1N1. Memang teruk jahatnya Namrud ni. Tapi tara jahatnya Namrud ni tadi, tara zalimnya dia sebagai seorang raja, tahu mati dia macam mana? Mati dia macam mana Raja Namrud? Hanya dienjek dengan seekornya nyamuk. Tengok, Allah hantar nyamuk aja. Dekat tepi ni, kalau kita pergi rata-rata kan ada gantung banner, kawasan anda berbahaya. Kan dia tulis denggi. Dengan sebab nyamuk sahaja pun kadang-kadang manusia dah kalah. Kan Allah hantar nyamuk. Jadi jangan sombong dengan Allah. Raja Namrud ni tadi dia buat apa? Dia kata, wahai pengikut-pengikutku, kamu kumpulkan kayu api sebesar bukit. Aku nak campak Nabi Ibrahim ke dalam bukit. Kita bakar dia. Kata Raja Namrud. Lalu pengikut-pengikut dia bila nak bakar Nabi Ibrahim, dia bukan campak dekat-dekat tau. Dia campak daripada jauh, guna lastik. 1, 2, 3. Masuk dalam unggun api. Tapi Allah kata apa kepada unggun api? Allah kata, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah ekon. Nabi Ibrahim rupanya duduk dalam api tu macam duduk dalam ekon. Kan? Api jadi sejuk. Berilah kesejahteraan dan keselamatan dan kesejukan kepada Nabi Ibrahim. Dalam pada itu ada seekor burung. Burung yang kecil tu. Burung layang-layang terbang. Sambil dia terbang dekat atas unggun api, dia padamkan api. Dia buat macam mana? Dia kutip, dia ambil apa? Air dalam paruh dia jurus. Jatuh 2 titik aja. Bayangkan satu ekor burung layang-layang ni, burung kecil,
Kan? Dia jatuhkan air ke atas unggun api, 2 titik aja. Lalu datang burung Garuda, terbang. Oi, burung layang-layang, kamu buat apa tu? Aku sedang menjatuhkan air untuk memadamkan unggun api yang membakar Nabi Ibrahim. Lalu kata burung Garuda, oi, apa kamu buat tu? Bodoh. Adakah air 2 titik nak boleh padam unggun api? Kan? Lalu apa kata burung kecil ni? Oi, wahai burung Garuda, sekurang-kurangnya aku ada jasa nak memadamkan unggun api walaupun 2 titik. Kamu buat apa? Kamu melengkor je, tidur meroloh je. Oh, dia rupanya orang Perak dia berdua tu. Ha? Burung tu. Nah. Baik. Jadi nak apa dalam apa tu? Dalam pengajarannya nak bagi tahu apa dia? Bahawasanya walaupun kita kadang-kadang kecil aja, walaupun kita pelajar sekolah, kita ada jasa tak kepada agama? Boleh bagi jasa tak kepada agama? Ada sumbangan tak? Boleh tak kita bagi sumbangan kepada agama? Apa pula tak boleh? Belajar je pandai-pandai. Belajar rajin-rajin. Jaga solat kita, dengar taat kepada guru-guru kita. Maka lama-kelamaan bila dah besar, jadi orang alim, jadi orang yang berakhlak, maka insya-Allah ada sumbangan kita kepada agama, ada sumbangan kepada agama. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi apa lagi? Dapat ulul azmi. Nabi Isa, Nabi Musa dahsyat. Dia dapat mukjizat tongkat. Nabi Musa ni, tongkat dia boleh belah laut, dia pukul pada laut. Laut terbelah berapa? 12 highway. Nabi Musa dia pukul tongkat dia pada laut merah tu, terbelah 12 lorong. Pasal apa 12? Sebab dia ada 12 puak ataupun 12 kabilah yang menjadi pengikut dia. Lalu terbelah 12 highway. Sampai dekat seberang laut, dia jumpa satu batu besar. Semua orang dahaga, tolong, ayak. Kan? Lalu Nabi Musa ketuk tongkat dia pada batu. Terpancut 12 mata air. Kemudian apa lagi tongkat Nabi Musa boleh buat? Dia lawan dengan ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun semua baling tongkat. Piu, baling tongkat. Semua jadi ular. Ada ular kapak, ada ular sawa, ada ular apa lagi? Macam-macam jenis ular lah yang keluar. Lalu Nabi Musa baling dia punya tongkat. Hero biasalah. Kan? Hero dia baling tongkat akhir sekali. Piu, dia baling tongkat. Maka tongkat dia menjadi Thu'banum Mubin, iaitu anaconda, ular yang besar. Thu'banum Mubin ni ular sawa yang sangat besar, lalu memakan semua ular-ular ahli sihir yang kecil. Hebat tak Nabi Musa? Hebat. Lawan dia siapa? Fir'aun, bapa segala penjenayah dalam dunia. Baik, dan akhir sekali, Nabi Isa ada satu lagi. Dan akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Nabi Muhammad pun dapat gelaran ulul azmi? Baik, paling handai. Nabi kita lah paling handai, paling terror. Dia juga merupakan penghulu segala Nabi. Kerana Nabi kita lah yang paling handai sekali. Cuba tengok Nabi kita ya, mukjizat dia apa? Mukjizat dia Al-Quran. Dulu masa umat Nabi Musa, bila Nabi Musa tu ada mukjizat tongkat, pernah tak dengar kaum dia pinjam tongkat? Wahai Musa, nak pinjam tongkat boleh? Nabi Musa kata apa? Boleh belah. Kita tak pernah dengar kaum dia pinjam tongkat Nabi Musa. Tapi mukjizat Nabi kita Al-Quran, kaum dia boleh pakai tak? Umat dia boleh pakai tak? Boleh. Sampai hari kiamat. Walaupun sampai Nabi kita telah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu, kita boleh pinjam mukjizat Nabi kita, iaitulah Al-Quran. Baik, Nabi kita ni, kita nak cerita pasal Nabi kita hari ni, supaya kita boleh kenang, kita boleh ingat yang kata hebatnya Nabi kita, sehingga diangkat menjadi penghulu segala Nabi, sebab kehebatannya, kemukjizatannya dan kesabarannya. Baik, adik-adik kawan-kawan pernah dengar tak Nabi ni dia mengamuk? Waktu dia pergi berdakwah, Nabi mengamuk. Pernah dengar tak? Bila orang-orang kafir Quraisy menentang dakwah baginda, orang buat macam-macam. Orang kata Nabi Muhammadun majnun, Muhammad gila, Muhammadun sahir, Muhammad ahli sihir. Pasal apa orang kata Nabi Muhammad ahli sihir? Sebab pernah satu hari Nabi duduk, datang satu orang Arab Badui.
Dia kata, wahai Muhammad, aku tak percaya kamu Nabi. Tunjukkan bukti. Lalu Nabi kata, okey, Arab Badui, kamu pergi cakap dengan pokok kejap. Cakap dengan pokok? Apa kamu gila? Kan? Dia pun pergi bercakap dengan pokok. Kamu cakap dengan pokok tu apa dia? Kata Muhammad panggil kamu. Arab Badui ni pun kan, dia pun macam risau. Betul ke aku nak cakap dengan pokok ni? Kena kamu ya. Kan? Dia pun pergi dekat pokok. Oi, pokok korma yang dah kering. Kan? Tadi Muhammad kata, dia panggil kamu. Dia panggil kamu. Tiba-tiba pokok korma yang kering tu tadi, aku terangkat. Aku terangkat. Woi, dah bergerak. Tiba-tiba pokok korma ni tadi berjalan. Jalan, pergi dekat Nabi Muhammad. Lalu dia sujud kepada Muhammad dan dia kata, dia mengucap kalimah syahadah kepada Nabi Muhammad. Lalu terkejut beruk Arab Badui ni, dia kata, kamu memang ahli sihir yang hebat. Padahal itu bukan sihir, itu dipanggil mukjizat. Baik, orang kata Nabi Muhammad gila, orang kata Nabi Muhammad sihir, orang kata Nabi Muhammad ni pemecah belah masyarakat. Pernah tak kita dengar Nabi Muhammad balik? Muhammad gila. Nabi Muhammad pun kata, apa kamu kata aku gila? Kamu lah gila. Bodoh, gila babi. Pernah tak kita dengar Nabi Muhammad jawab? Tak pernah. Nabi tak pernah jawab pun. Orang kata dia gila pun, gila lah. Orang kata dia ahli sihir pun, kata pilah. Kan? Orang kata dia pemecah belah masyarakat pun, katalah. Nabi tak pernah balik. Dan Nabi tak pernah mengamuk. Kita pernah dengar tak Nabi mengamuk? Apa kamu kata aku gila? Nabi mengamuk kan? Nabi buat apa? Oh, Nabi menyondoi ke? Kan? Ataupun Nabi belasah orang ke, smackdown ke? Oh, kamu kata aku gila? Hiya, cabut tu. Lagi. What the raw is cooking. Smackdown. Ada tak Nabi buat gitu? Nabi tak buat gitu. Pasal Nabi ni penyabur. Kalau kita hari ni panggil apa dah? Penyabur tahap gaban. Sabarnya dah tak boleh nak kata. Sabar sangat. Umur ni kalau kena marah ke kan, kalau sakit hati ke, boleh sabar tak? Boleh sabar tak agak-agak? Orang kata kita gila, boleh sabar tak? Kan? Orang kata kita macam-macam, ataupun orang pukul kita, boleh sabar tak? Orang baling tahi dekat kita, boleh sabar tak? Nabi boleh sabar. Pernah dengar tak kisah Nabi lalu di satu lorong? Nabi lalu, ada satu orang perempuan Yahudi, dia suka baling sampah. Kan? Oh, Muhammad lalu baling tahi. Piu baling tahi. Nabi buat apa tau? Nabi sekadar mengelak-ngelak gitu-gitu je. Tai. Macam tu je. Pernah tak kita dengar Nabi bila kena baling tahi, Nabi pun baling balik. Oh, kamu baling tahi ya? Jaga. Mana tahi yang besar ni? Nabi pun ambil tahi besar, tahi unta. Nabi pun balik. Satu, dua. Nabi pun baling tahi. Ada tak? Tak ada. Nabi tak pernah baling tahi. Nabi buat apa? Nabi akan lalu pada lorong itu setiap hari. Sepatutnya bila orang dah baling tahi, janganlah lalu situ lagi. Kan? Hari ni orang baling tahi. Oh, kamu baling tahi kat sini ya? Okey, tak apa, aku lalu tempat lain. Tak, Nabi akan lalu di situ setiap hari. Seolah-olahnya kita kata Nabi ni saja cari naik. Buat apa? Janganlah lalu situ lagi, lalulah tempat lain. Tiba-tiba satu hari Nabi lalu, tak ada orang baling tahi dah. So, sunyi je. Hari ni pasal apa sunyi? Ini tak ada orang baling tahi. Nabi pula susah hati, tak ada orang baling tahi. Sepatutnya kita, Alhamdulillah, gamaknya dah mampu kot. Orang yang selama hari ni buat aku, padan muka dah sakit kot. Sepatutnya macam tu. Tapi tak, Nabi susah hati. Mana orang yang baling tahi ni? Udah tak ada pula. Lalu Nabi jumpa dengan jiran dia. Wahai jiran, nak teman tanya boleh? Kenapa tu? Saya nak tanya, orang yang selalu baling-baling sampah, baling tahi tu mana? Lah Muhammad, kamu tak tengok berita ke? Mana ada television katanya. Kan, tak ada baca paper ke? Oh, paper pun tak ada baca. Kan, orang yang selama hari ni baling najis kepada kamu tu dah sakit, ada terlantar dekat rumah. Nabi kata, sakit? Boleh tak kalau aku nak pergi ziarah dia? Ya Allah, macam tu sekali akhlak Nabi. Tengok orang yang baling tahi tu sakit, dia kata nak pergi ziarah.
Agak-agak kalau kita macam mana? Bagus. Padam muka. Elok pun. Elok pun dia sakit. Dia mampus. Kan? Padamkan muka. Dia tak tahu aku ni keturunan raja. Dolat. Kalau kita kata padankan muka, doakan dia lagi melingkup lagi bagus. Tapi tak. Nabi kata aku nak pergi ziarah dia. Nabi pergi ziarah perempuan ni tadi. Nabi bawa buah tangan. Bahasa kita panggil buah tangan. Bukan maksud buah tangan tu mesti buah-buahan tempatan kan. Maksud buah tangan tu Nabi bawa roti. Dalam riwayat tu menceritakan Nabi bawa roti. Nabi bawa roti tu pula, roti yang dimasaknya sendiri dan juga rotinya lembut aja. Nabi bawa pergi duduk dekat tepi Yahudi, perempuan Yahudi ni tadi. Lalu Nabi pun tanya khabar dia dan sebagainya. Nabi suapkan roti. Ya Allah, dah le bawa buah tangan, suapkan pula. Yahudi ni makan roti Nabi tadi kan, roti yang dibawa Nabi. Nyak. Sedap gila, lembut aja. Katanya kan. Siapa pernah pergi pasar malam kat sini? Biasa pergi pasar malam kan? Pernah tak jumpa orang jual kopok lekor? Ustaz, orang jumpa orang jual kopok lekor, dia pasang keset. Kopok lekor, lembut aja. Kopok lekor, lembut aja. Pasar malam Tepin ke mana ke? Ustaz dah lupa. Dia pasang keset. Kopok lekor, lembut aja. Kita bila dengar lembut tu, kita pun nak belilah. Bagi RM5. Dia pun bubur kan. Kopok lekor. Makan keras. Kata lembut tadi. Rupanya pasang keset. Padahal dah goreng 1 jam tadi. Dah keras. Kan? Pasang keset. Lembut aja katanya. Baik, Nabi pun suap roti kepada Yahudi ni tadi. Dia pun makan nyak. Akhirnya dia bangkit. Tiba-tiba elok pula sehat. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu bukan manusia biasa. Kamu ni sebenarnya manusia yang luar biasa. Pasal apa? Pasal orang biasa tak ada penyabur macam kamu ni. Kalau dah kena kutuk, kalau dah kena baling tai, tak ada pasalnya kamu nak datang ziarah macam ni. Kamu ni hebat. Kamu tentu seorang Rasul. Maka saksikan, aku mengucap syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan kamu adalah pesuruh Allah. Saudari, adik-adik jangan jadi macam Kasim Ahmad tau. Kenal tak Kasim Ahmad? Kan baru-baru ni dia mencetuskan kontroversi. Apa dia kata? Kita semua ni tak patut ikut Nabi Muhammad katanya. Pasal apa? Nabi Muhammad tu adalah buta huruf. Memang kalau kita baca sirah, Nabi Muhammad kan ummi, buta huruf. Tak tahu baca, tak tahu tulis. Apa tujuan Allah jadikan Nabi Muhammad tu tak tahu baca, tak tahu tulis? Sebab hikmahnya supaya tidak boleh orang tuduh Al-Quran itu dicipta, direka oleh Nabi. Itu dia punya sebabnya, itu dia punya hikmahnya. Tapi ada satu orang pakcik tua ni tadi, nama dia Kasim Ahmad. Geram ni. Pasal apa? Dia kata Nabi Muhammad tu buta huruf. Buat apa kita ikut dia? Kita pun jadi orang buta huruf juga. Orang bodoh mengikut orang bodoh katanya. Sampai kan dia kata tak patut kita letakkan nama syahadah tu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepatutnya tak payah sebut. Sebab Nabi Muhammad tu manusia macam kita juga. Buat apa kita nak ikut orang bodoh katanya. Kasim Ahmad tu. Patutnya panggil pakcik, panggil atuk pasal dia dah tua. Tapi oleh kerana dia kurang asam sikit, kurang ajar sikit dengan Nabi, kita panggil nama aje lah. Walaupun dia cerodik, walaupun dia profesor, tapi oleh kerana terlebih cerodik, dia jadi cerodik, tak boleh pakai namanya. Ya, baik. Nabi orang kata dia gila, pecah belah masyarakat dan macam-macam lagi orang kutuk Nabi. Kita tengok Nabi sabar. Tapi ada orang kata, Ustaz, kadang-kadang kita tengok orang ni dekat luar aja macam tu, tapi dekat rumah tak. Pasal apa ada orang cakap macam tu? Ustaz duduk pejabat agama tau, ramai ibu-ibu datang mengadu masalah rumah tangga. Apa dia kata? Ustaz, suami saya tu kan Ustaz, saya dengar ceritakan dekat luar kan bukan main lagi dengan kawan-kawan dia. Gelak ketawa lah, sonok-sonok lah, baik-baik lah, apalah, belanja kawan lah. Tapi bila balik ke rumah Ustaz, dia baran. Dia suka mengamuk. Ya ke kak? Kenapa suami kak macam tu?
Ustaz nak tahu Ustaz. Orang perempuan biasalah bila start cerita tu dia nangis. Ya kak, macam mana ceritanya kak? Apa yang boleh saya bantu? Nak cerita. Ya kak, macam mana ceritanya? Cubalah kak ceritakan pelan-pelan kak. Tak apa kak, saya dengar. Kak, dah setengah jam kak teriak ni kak. Kata bila kak nak cerita ni? Kan? Tisu pun dah habis kotak ni. Ni nak cerita ni. Cak! Katanya, tiba-tiba cak pula. Pasal apa? Ustaz tengok mata saya sebelah sini. Nampak tak? Nampak tak? Oh, kenapa dengan mata kak tu? Ini mata kak ni, nampak tak? Biru biji pundang. Ustaz tahu pasal apa? Kena tumbuk dengan suami kak. Ya Allah, pasal apa suami kak tumbuk? Itulah dia baran. Dia suka numbuk. Bukan kata mata saja Ustaz. Ustaz nak tahu lagi. Oh, saya nak tangan pula. Ustaz tengok ni. Ustaz tengok ni. Ya Allah, kenapa dengan tangan kak tu? Bergalo-galo. Kan? Itu kena kesan, kena cakor dengan suami. Ya Allah, kenapa suami kak mencakor? Sebab suami saya ni, dia suka minum kopi harimau. Dan dia suka membuat senaman harimau. Sebab itu dia suka mencakor. Siapa pernah minum kopi harimau? Ada tak cikgu minum kopi harimau dah? Siapa-siapa yang pergi kedai kopi dia tahu. Tapi koma jangan minum tau. Koma jangan minum tau. Hampa jangan minum kopi harimau. Pasal apa? Ni nak cerita sejarah kopi. Dulu kalau ustaz pergi je kedai kopi, dekat dinding kedai tu kan ada macam-macam kan? Kopi radik, kopi jantan, kopi janda. Kan? Bukan nak menggoda, cuma nak meniaga, dia tulis. Tak lama lepas tu keluar pula kopi dara. Tak lama lepas tu kopi susu kambing, kopi kuda liar, kopi unta. Macam-macam kopi ada. Yang terbaru sekali ustaz jumpa, kopi harimau. Kopi harimau. Satu papan tu ada 10 paket aja. Pasal apa? Mahal. Satu paket RM10. Dia tulis apa tau? Kopi harimau. Bawah tu tagline dia hari-hari mau. Bahaya. Orang yang minum kopi ni, bagi cikgu-cikgu je minum. Ya? Baik. Pasal apa cerita kopi pula ni? Kat mana tadi? Ustaz dah lupa dah cerita kopi. Oh, cerita kena pukul tadi kan? Ada ibu-ibu kan? Ada kakak-kakak, ada makcik-makcik kan? Yang dah berumah tangga, bila dah kahwin suami baran. Suami pukul, suami tendang, suami picok, suami smackdown, suami stongkol. Pasal apa dia? Pasal di luar berlakon baik, tapi bila balik ke rumah baran. Ataupun sama juga, yang wanita-wanita dekat luar baik aja dengan kawan-kawan, tapi bila balik ke rumah layan suami macam mana? Moncong aja. Suami balik lambat kan, tunggu suami depan pintu rumah. Muka macam buruk mak ayah. Kan? Abang kata apa balik lambat abang? Kan? Abang banyak kerja, abang dengar ceramah agama, abang ada mau sorat. Jajalah suami bagi alasan. Cakap pinggang. Pegang rotan. Nak rotan suami. Padahal kita dengar kisahnya, kalau isteri soleha ni, cerita isteri soleha pula. Kan? Ini untuk cikgu-cikgu lah ni ya. Padahal kalau isteri soleha ni, Nabi pernah bagi tahu kepada Fatimah. Fatimah, kalau kamu nak tahu, kamu adalah orang wanita pertama masuk syurga. Tapi Nabi kata, sebelum kamu masuk syurga, tiba-tiba ada satu orang perempuan kona baring. Dia pancung dulu masuk syurga. Fatimah pun kata kepada bapak dia, ayahanda dia. Ayahanda kata tadi saya masuk dulu. Sekarang ni ada orang lain pula. Siapa dia tu? Kan orang perempuan macam tu kan, dia mengada-ngada sikit kan. Apa tu? Kan? Mengada-ngada sambil manja-manja lah. Siapa dia tu? Dia cemburu kan. Lepas tu Nabi pun cerita, perempuan itu kalau kamu nak tahu pasal apa dia pancung, kona baring masuk dulu. Pasal, kamu nak kenal dia tak? Pergi tengok rumah dia ada di sebalik bukit. Lalu Fatimah pun pergi ziarah perempuan ni tadi. Ringkas ceritanya macam mana perempuan ni? Bila suami dia nak balik aja, dia dah mula kelang kabut. Timah, tunggu jap. Suami saya dah nak balik ni. Suami saya dah nak balik ni. Dia kelang kabut. Maksudnya dia, orang kata tak sabar-sabar lah nak tunggu suami dia balik.
Bila suami dia sampai aja, dia dah siap pegang air segelas dengan rotan. Dia duduk tepi pintu sambil nyerongin. Bila suami dia bagi salam, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buat apa ni orang kata, renyeh-renyeh dekat tepi dinding tu kan. Macam orang biasa buat dekat lorong Haji Taib tu, contoh macam tu lah. Sepatutnya semua isteri-isteri kena buat macam tu. Tapi kita yang buat benda tu siapa dia? Yang buat benda tu perempuan yang jahat. Sepatutnya isteri dekat rumah pun kena buat macam tu. Kalau boleh buat tiger show lagi bagus. Buat tarian gelik, suami balik je buat tiger show. Sepatutnya macam tu sambut suami. Tapi tak, semua cekak pinggang aja. Pegang rotan nak pukul suami. Kan? Padahal bila Fatimah tanya, wahai perempuan, kenapa kamu bawa air? Dia kata, suamiku dahaga, lalu aku berikan dia air. Kemudian kenapa kamu bawa rotan? Kerana kalau ada layanan yang tak baik, aku bagi pada suami aku rotan supaya dia boleh rotan aku. Kalau aku layan dia tak baik. Maka sebab itu kata Nabi kepada Fatimah, sebenarnya perempuan tu tadi bukannya dia kona baring, dia potong masuk dalam. Tak, dia merupakan orang yang menarik. Apa dia? Perempuan itu dia menarik, ni apa panggil? Tali. Kan? Kamu akan menunggang kamu akan menunggang kenderaan ketika meniti sirat nanti sebelum masuk syurga. Dan perempuan itu ialah yang menarik tali tunggangan itu. Sebab itu dia masuk syurga dulu. Kalau nak ikut hebat, siapa hebat? Fatimah lebih hebat. Pasal yang kata Fatimah ni isteri kepada Saidina Ali, anak Nabi. Dia kalau buatkan roti untuk isteri dia, untuk suami dia, dia akan buat start daripada petik gandum. Kan, dialah yang memproses gandum sampai menjadi roti canai. Dia isteri yang buat kerja rumah tu daripada awal sampai ke sudah. Tapi kita ni hanya order je kedai mamak kan. Umpamanya gitulah. Nak banding dengan Fatimah jauh sangat. Baik, ada masa lagi cikgu? Dah habis dah masa. Habis dah kan? Dah habis masa, dah 10:10. Sudah terlebih masa rupanya. Ya Allah. Okey ya. Kat mana tadi? Nak nyanyi satu lagu lah. Nak nyanyi satu lagu pula. Sebelum nak tutup majlis ni. Rozana. Itu lagu asalnya. Rasulullah, engkaulah idamanku. Bilakah kita bertemu? Aku rindu padamu, ya Rasulullah. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Terima kasih. Baik, kita boleh tak jumpa Nabi? Tadi saya tanya. Tak boleh? Dah tak boleh. Nak jumpa Nabi live tak boleh. Tapi kalau ada orang kata, Ustaz, saya baru ni jumpa Nabi. Dia jumpa dekat mana? Saya jumpa dekat pasar. Nabi masa tu dia tengah beli ikan, dia tengah beli sayur. Dia beli barang-barang dapur. Saya sembang-sembang, dia kata dia Nabi. Yang tu Nabi ke bukan? Dia suruh percaya, betul. Dia kata dia Nabi. Baru ni saya baca Facebook tau. Ada satu orang, dia mengaku Nabi. Macam mana tau? Dia kata, malam tadi aku tidur dan bermimpi. Aku didatangi oleh dua makhluk asing. Kemudian makhluk asing tu macam masuk ke dalam badan. Dan makhluk asing tu membisikkan kepadaku bahawa kamu sekarang dah jadi Nabi. Kata makhluk asing tu. Kemudian aku pun masa tidur tu menggeletar. Bangun-bangun tidur aku terkejut. Bangun-bangun tidur baru terkejut pula. Terkejut lalu bangun tidur. Terbalik pula. Terkejut lalu bangun tidur dan aku muntah. Kan, dan masih lagi terngiang-ngiang dalam ingatanku, makhluk tadi membisikkan bahawasanya aku dah jadi Nabi. Kemudian dia update dekat status dia. Dia kata apa dia? Woi kawan-kawan FB sekalian, sekarang saya Nabi. Dan tak korang lah nak percaya ke tak. Yang pentingnya saya tahu saya Nabi. Ada orang macam tu kan, dia mimpi malam tadi dia didatangi makhluk asing. Dia menggeletak-geletak, dia kata dia Nabi. Boleh percaya tak orang macam tu? Baik, kalaulah siapa-siapa jumpa selepas ni orang kata dia Nabi, yang tu bukan
Yang tu bukan Nabi. Yang tu siapa Ustaz? Dia kata dia Nabi. Yang tu gila babi nama. Jangan percaya kalau ada orang kata dia Nabi. Sebab sekarang ni ramai orang nak mengaku Nabi. Dan yang kita heran, bila ada orang mengaku Nabi, ada pengikut. Macam kita tengok dulu dekat Selangor, nama dia Pak Cik Kahar. Umur dia 60-an. Dia mengaku dia jadi Rasul. Bila Jabatan Agama Islam tangkap dia, bawa pergi mahkamah, wartawan pun buat press conference. Sidang media, tanya dia, Encik Kahar, kenapa Encik Kahar mengaku jadi Rasul, sedangkan Nabi Muhammad ialah Rasul yang terakhir? Maknanya tak ada Rasul lagi dah. Tengok apa dia jawab. Memang Nabi Muhammad itu ialah Rasul, tetapi dia diutuskan untuk bangsa Arab. Adapun bangsa Melayu belum ada Rasul. Jadi saya telah diutus sebagai Rasul untuk bangsa Melayu. Baik, pertama sekali apa dia? Pertama sekali dah lah penipu. Memang terang-terang menipu, keren-keren menipu. Tapi oleh kerana dia menipu dengan confident. Dah lah penipu tapi confident, dia cakap tu confident. Nabi Muhammad ialah Rasul untuk bangsa Arab. Adapun orang Melayu belum ada Rasul. Jadi sayalah Rasul untuk bangsa Melayu. Tengok, dia dah lah menipu, kemudian confident, yakin dia sebagai seorang penipu profesional. Maka sebab itu ada pengikut. Jadi pengajarannya apa dia? Kalau nak menipu kena confident. Kamu biasa tipu cikgu tak? Pasal apa tak siap kerja sekolah, pasal apa ponten, biasa tipu tak? Jadi kalau nak tipu cikgu, jangan gagak-gagak kau. Kamu pasal apa tak siap kerja sekolah? Kalau gagap, cikgu tahu kamu tipu. Tapi kalau confident, saya sebenarnya cikgu, malam tadi saya ada dengan ceramah agama, kemudian saya ada mesyuarat, kemudian saya macam ada aktiviti. Oh, jadi cikgu pun dengar, uish, ini penipu yang confident ni. Jadi cikgu tak cam kita menipu. Kalau nak tipu kena Ini ajaran sesat nama. Baik, saja nak tanya cikgu-cikgu perempuan. Cikgu-cikgu tahu tak, kadang-kadang suami kita selalu tipu kita. Perasan tak suami tipu? Perasan ke tak perasan? Ataupun tak pernah kena tipu kan? Pasal apa tak tahu kena tipu? Pasal kena tipu dengan confident. Suami menipu dengan confident. Jadi kita tak tahu yang suami menipu. Tapi sebenarnya kan, ni saja nak buat contoh kan, menipu dalam Islam ni ada tempatnya yang dibenarkan. Ada berapa? 3 tempat kalau tak silap Ustaz. Antaranya yang pertama, menipu untuk mendamaikan 2 orang yang bergaduh. Si A gaduh dengan si B, kita datang jumpa A. Kita kata, B kan, dia suka kamu tahu, dia sayang kamu, dia dah maafkan kamu. Dia kalau boleh kan, dia nak berbaik balik dengan kamu. Dia tak nak gaduh-gaduh dah. Dia memang suka dengan kamu. Kita jumpa si A, padahal si B kutuk kau-kau punya. Tak guna si A tu celaka dan jadah semua cukup. Kan? Kita jumpa pula dengan si B. A kata kan, dia sayang kamu, dia maafkan kamu, dia nak kawan balik dengan kamu. Kita tipu. Kita jadi penipu profesional dengan tujuan untuk mendamaikan 2 orang yang bergaduh. Itu boleh. Ada satu lagi kata ulama, tipu isteri untuk ambil hati dia. Itu boleh. Sebab selama hari ni, yang kata orang laki-laki ni, dia payah nak puji isteri. Tapi puji isteri dalam bentuk tipu untuk ambil hati isteri. Contohnya macam mana? Ustaz selalu buat contoh kalau tengok rancangan Prima Donna dekat Astro tu kan. Siapa dia punya host? Era Fazira, Rosita Cik Wan, Zila Jalil, Nilofa mana pula itu? Baik, siapa tadi? Era Fazira, Zila Jalil, Rosita Cik Wan dengan Raja Azura. Tapi dah tinggal 3 dah. Zila Jalil dah tak ada dengar ceritanya, tinggal 3. Itu pun tak tahu yang musim depan ni 3 ke ataupun dah tinggal 2. Takut Era Fazira pun dah tak jadi host kan. Mana nak tahu kan. Dia sedang mencari suami seorang ustaz. Baik. Jadi kita tengok rancangan Prima Donna sama-sama suami isteri. Kamu kalau tengok bapak dengan mak kamu romantik tak? Duduk tak sebelah-sebelah? Kalau tengok TV? Tak ada. Ya Allah, kesiannya
Kan? Sepatutnya suami isteri bagi tahu dekat bapak kita. Bapak, Ustaz Yop pesan, jadilah suami yang romantik. Kalau kalau bapak tengok televisen, kan, tengoklah dengan mak duduk sebelah-sebelah. Tapi kadang ada suami tak romantik bila isteri nak duduk sebelah kan. Macam kucing kan, manja-manja. Suami kata, duduk jauh sikit boleh? Alah apa ni bang, orang nak duduk sebelah, nak manja-manja. Awak tahu tak, cuaca sekarang ni 40 darjah Celsius tau. Panas. Ni ketiak pun dah belengeh ni. Sependa pun dah basah ni. Awak duduk jauh sikit. Oh, dia tak nak. Dia tak nak duduk sebelah-sebelah lah. Dia tengok cerita prima donna. Sambil-sambil tengok tu kan, isteri kata, bang, host tu semua cantik-cantik bang kan, lawa-lawa kan. Oh, cantik-cantik, lawa-lawa. Saya minat tu lah yang Cik Tor tu bang. Lawa lah Cik Tor tu bang. Dia punya cutting dia 20, 40, 60, 10. Kan? Cutting dia cantik, lawa bang. Tiba-tiba suami kata apa dia? Hesh! Lawa mananya Cik Tor tu, tak adanya lawa mana. Jauh lawa awak daripada dia. Betul ke tipu? Nampak benar nipunya. Baik, katalah isteri ataupun mak kita memang lawa daripada Cik Tor tu kan. Tapi katalah tak ada lawa mana nak banding Cik Tor tu. Tapi bapak kita puji mak kita. Tujuannya untuk ambil hati. Barulah mak kita pun, ya ke bang? Kawan-kawan Pensan jadinya. Pasal tak pernah suami puji. Tiba-tiba puji sekali. Walaupun tipu, tapi tak apalah. Seronok rasanya, kembang rasa hati. Kan? Nah, ini tak puji-puji. Ada masa-masa aja baru puji. Baik, jadi saudari, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, saya minta ampun, minta maaf. Kerana sekiranya apa yang saya sampaikan tadi ikut-ikut lah. Orang kata tak ada isi apa pun ya. Sebenarnya kan saja nak bagi tahu lah ni. Saya ni kalau ikutkan ceramah ni, sehari 3 kali lebih kurang gitulah. Bateri dah kong. Malam tadi pun balik dah pukul 2 pagi. Nak bangkit pagi pun dah lihat, nak angkat anak seorang-seorang lagi. Masuk kereta lah apa pagi tadi kan. Anak 5 orang walaupun kemetok apa ni. Anak dah 5. Kan? Nampak aja apa ni, macam tak power. Tapi sebenarnya Power Rangers. Baik, sebab itu kan. Sebab itu, ada tak cikgu yang bujang-bujang kat sini? Nak tanya, cikgu perempuan ada tak yang bujang-bujang? Bukan maksudnya saya ndak pula, tak. Cuma saya nak bagi cadangan. Kalau ada cikgu yang bujang-bujang lagi kan, yang perempuan kan, kalau nak cari bakal suami, cari yang halus-halus macam saya. Tapi bukanlah saya cari yang macam saya lah. Pasal apa tau? Biasanya orang kecil-kecil macam saya ni, dia lincah tau. Jangan cari yang badan besar, dia melembab sikit. Aduh. Baik, saya gurau-gurau cikgu, gurau-gurau je. Baik, jadi kan, terima kasih banyak kepada pihak sekolah kerana sudi menjemput saya. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Baik. Okey, tak ada pula. Okey. Sebelum saya tutup majlis ni, izinkan saya menyampaikan satu lagu. Nak lagu lagi. Nak nyanyi lagi. Inilah ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Ini lagu budak-budak tau. Saya kalau ceramah dekat sekolah rendah suka nyanyi lagu ni. Tapi ni budak besar pun boleh juga. Nyanyi sama-sama. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka
yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Okey. Ngongeng-ngongeng juga. Mau kita beramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.